Baik, UMNO sudah buat ketetapan tiada pertembungan dengan PAS pada PRU15, namun status pertembungan dengan Bersatu masih belum diputuskan. UMNO sebelum ini telah membuat ketetapan tidak bekerjasama dengan Bersatu pada PRU15 dan untuk sama-sama memahami perkara ini daripada konteks Bersatu Perikatan Nasional sendiri, kita bersama dengan Adun Seberang Jaya Dr. Afif Bahardin. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik YB, apa pandangan YB dalam konteks Perikatan Nasional? Apakah masih ada harapan untuk tidak berlaku pertembungan antara Bersatu Perikatan Nasional dengan UMNO, YB? Saya merasakan masih ada lagi ruang perbincangan dan diskusi yang boleh kita terokai di kalangan Parti Perikatan Nasional, terutamanya Bersatu dan PAS, bersama dengan pihak UMNO dan juga Barisan Nasional. Kerana pada pandangan saya, rakyat pada hari ini mahukan satu kepimpinan yang jelas. Rakyat mahukan dan aspirasi rakyat hari ini adalah untuk sebuah kerajaan yang stabil dan juga berintegriti dan prihatin kepada cabaran yang dihadapi oleh rakyat pada hari ini. Dan aspirasi rakyat ini harus kita penuhi sebagai pimpinan politik dan juga sebagai parti politik yang menawarkan kepimpinan kepada rakyat untuk kita bawa agenda ini ke dalam pilihan raya umum yang akan kita hadapi pada masa akan datang. Jadi sebab itu pada saya masih lagi ada ruang perbincangan itu dan diskusi kerana kita masih lagi belum mencapai kata sepakat untuk menanggapi dan juga mendepani aspirasi dan juga kehendak rakyat pada hari ini. Baik, itu kata YB. Tapi YB, UMNO sebelum ini telah membuat ketetapan untuk mengekalkan kerusi yang ditandingi pada PRU14 dan ini termasuk beberapa kerusi yang kini disandang bekas pemimpin UMNO yang menyertai Bersatu. Jadi, adakah Bersatu dan Perikatan Nasional sedia memberi laluan, YB? Dalam politik Malaysia, konteksnya dari segi sejarah pun kita dah lihat prestasi-prestasi muafakat politik dan juga kesepakatan politik yang ada sebelum ini, formulanya adalah mengenai perkongsian kuasa. Dan dalam soal perkongsian kuasa ini harus ada perbincangan yang menyeluruh, perbincangan yang berteraskan kepada fakta dan juga berteraskan kepada sentimen siapa yang boleh memenangi satu kerusi itu. Dan saya rasa formula ini harus kita jadikan sebagai asas kepada perbincangan di kalangan parti-parti Perikatan Nasional dan juga pihak Barisan Nasional. Kerana kita dah lihat usaha ini, kalau kita teruskan perbincangan dan melaksanakan perbincangan dengan lebih menyeluruh, kita dah lihat formula ini berjaya di Sabah pada pilihan raya negeri Sabah yang lalu. Perikatan Nasional berbincang dengan Barisan Nasional dan akhirnya mencapai kata sepakat menubuhkan gabungan rakyat Sabah untuk berdepan bukan satu lawan yang mudah. Ketika itu kita berdepan dengan Parti Warisan Sabah iaitu Kerajaan Negeri dan juga Pakatan Harapan di Sabah. Dan tetapi akhirnya daripada kepimpinan yang jelas daripada Perdana Menteri dan juga pimpinan-pimpinan politik yang lain daripada Perikatan Nasional dan Barisan Nasional di Sabah, kita berjaya memenangi pilihan raya negeri Sabah dan mendapat mandat untuk memimpin negeri Sabah sekarang. Jadi sebab itu pada saya pemimpin datang dan pergi untuk bercakap ruang pembincangan tertutup atau tidak, tetapi saya yakin kepimpinan parti-parti politik yang ada dalam Perikatan Nasional dan Barisan Nasional akan sentiasa memikirkan formula terbaik untuk memastikan bahawa pada pentadbiran yang akan datang, Kerajaan Perikatan Nasional akan dapat dikekalkan dalam pilihan raya yang akan datang. Baik, YB. Seterusnya YB, Setiausaha Gawang UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan ada menyatakan semalam bahawa parti itu masih keep in view dahulu mengenai Bersatu dan UMNO. Jadi adakah YB berpendapat ada ruang untuk perbincangan kedua-dua parti itu, YB? Jadi kenyataan Setiausaha Agung Datuk Seri Ahmad Maslan, Setiausaha Agung UMNO itu sendiri telah sedikit banyak menggambarkan bahawa ruang perbincangan itu harus terus dibuka dan kalau boleh harapan sebagai seorang ahli politik muda dalam perikatan ini, kita mahukan perbincangan itu dibuat seluas-luas yang mungkin di kalangan pimpinan parti di pelbagai peringkat, baik di peringkat pusat dan juga di peringkat akar umbi, supaya kita sebenarnya dapat memahami dan menyampaikan maklumat yang tepat tentang aspirasi dan juga kehendak rakyat pada hari ini. Kerana kita ada cabaran yang cukup besar, kita ada krisis yang kita perlu hadapi iaitu krisis kesihatan dan ekonomi dan dengan program vaksinasi ini yang memerlukan
sokongan dan dukungan semua pihak, terutamanya parti-parti politik dan orang-orang politik di peringkat Kaumbi. Saya merasakan inilah peluang terbaik kita untuk bekerjasama dan meletakkan perbezaan yang ada ini dan meletakkan kepentingan negara dan rakyat sebagai yang utama dalam kita mendepani gerak kerja kita pada masa akan datang. Jadi YB optimis ya ada harapan untuk kerjasama antara Bersatu Perikatan Nasional dengan UMNO pada PRU 15 nanti, YB? Saya optimis bahawa majoriti pimpinan politik, pemimpin-pemimpin dalam Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional hari ini sedar dan faham apa kehendak dan juga aspirasi rakyat, majoritinya pada hari ini. Mereka mahukan satu kepimpinan yang jelas, mereka mahukan sebuah kerajaan yang stabil, mereka mahukan sebuah kerajaan yang berintegriti dan yang paling penting prihatin terhadap isu dan juga cabaran yang rakyat sedang hadapi pada hari ini. Dan saya yakin kalau kita dapat tampilkan itu melalui perbincangan yang berterusan, melalui kerjasama yang baik di antara semua parti, saya yakin ini akan dapat diterjemahkan sebagai sokongan dan juga undian kepada Perikatan Nasional untuk meneruskan mandat ini selepas pilihan raya yang akan datang. Baik YB, ini mungkin soalan terakhir dari saya YB. Jadi bagaimana kalau kita bercakap mengenai strategi sekiranya YB, sekiranya UMNO memberi kata putus untuk tidak bekerjasama dengan Perikatan Nasional menjelang PRU 15 nanti, adakah Perikatan Nasional akan ada strategi atau adakah mana-mana parti yang sudah ada dalam perancangan atau pertimbangan untuk menyertai Perikatan Nasional sendiri, YB? Saya rasa perkara itu memang difikirkan oleh semua pihak. Tetapi dalam politik, pemimpin harus menunjukkan kepimpinan itu untuk merangkul dan menggarap semua kekuatan yang ada supaya agenda kita untuk membantu rakyat pada hari ini, agenda Malaysia Prihatin yang dibawa oleh Amat Berhormat Perdana Menteri ini dapat kita teruskan untuk kita membantu rakyat. Dan saya yakin kalau pemimpin politik kita ada kesedaran ini, insya-Allah tidak timbul isu untuk kita berhadapan dengan pilihan raya akan datang dan mendapatkan sokongan rakyat. Dan satu perkara yang kita sebagai orang politik harus sentiasa ingat adalah rakyat akan menilai segala keputusan dan juga kehendak yang ingin kita lakukan, kerana rakyat juga akan memikirkan kepentingan mereka apabila ingin memberikan sokongan kepada mana-mana pakatan atau gabungan politik yang akhirnya akan dapat membela nasib mereka dan juga menjamin masa depan negara yang lebih baik. Okay, YB, dan ini satu lagi YB, saya nak tanya YB, sekiranya UMNO memberi kata putus untuk tidak juga menyertai Perikatan Nasional, adakah peluang untuk Perikatan Nasional tu untuk terus orang kata menang pada PRU 15 dan seterusnya menjadi kerajaan pemerintah sekali lagi besar, YB, tanpa penyertaan UMNO dalam Perikatan Nasional ini, YB? Saya optimis melihat kepada gerak kerja Kerajaan Perikatan Nasional pada hari ini yang sangat fokus kepada isu-isu yang dihadapi oleh rakyat pada hari ini dan juga kepimpinan Tan Sri Muhyiddin yang berjaya menggerakkan seluruh jentera kerajaan membuat keputusan yang sukar dalam keadaan negara berhadapan the unprecedented crisis ini. Dan saya yakin rakyat akan menilai dan rakyat juga akan memberikan dukungan kepada mereka yang tampil untuk membawa kestabilan dan memberikan kepimpinan yang jelas di saat negara berhadapan dengan krisis ini. InsyaAllah Perikatan Nasional, saya yakin apa juga cabaran yang dihadapi, insyaAllah kita akan dapat mencapai kejayaan dalam pilihan raya akan datang jika rakyat memberikan sokongan dan juga wibawa kepada kita.